Video kali ini insya-Allah saya akan kongsikan satu cerita berkaitan dengan baginda Nabi apa? Nabi Yusuf, seorang jejaka yang penuh dengan ujian. Sejak dari kecil Nabi Allah Nabi Yusuf alaihissalam okey menerima ujian. Okey insya-Allah. Baik. Jadi cerita berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam okey bermula sejak dari kecil. Siapa Nabi Yusuf ni? Nabi Yusuf adalah anak kepada Nabi Yakub alaihissalam. Okey, maksudnya keturunan nabi lah, okey, keturunan nabi, orang yang mulia ni. Okey. Jadi sejak dari kecil Nabi Yusuf alaihissalam ni diduga dengan apa? Diduga dengan saudara dia sendiri. Bukan dengan orang lain, darah daging dia. Darah daging dia tuan-tuan insya-Allah. Jadi pengajaran daripada yang kita boleh ambil daripada cerita Nabi Yusuf ni apa? Adalah kita kena semok keluarga kita, anak-anak kita, adik-beradik kita insya-Allah. Baik, jadi jom kita pergi kepada dia punya cerita ni. Macam mana cerita dia? Cerita dia bermula apabila abang-abang ataupun dalam Quran disebut saudara Nabi Yusuf ni, yang mana okey saudara Nabi Yusuf ni mereka jealous, cemburu okey dengan Nabi Yusuf kerana nampak macam ayah mereka Nabi Yakub ni orang kata apa sangat-sangatlah lebih kan, macam itulah. Okey, sayang sangat dekat Nabi Yusuf ni, menyebabkan mereka plan satu planning. Okey, apa dia? Untuk jauhkan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub yang mana ayah mereka. Jadi abang-abang Nabi Yusuf ni pergi kepada Nabi Yakub, okey, minta kepada ayah mereka untuk bawa Nabi Yusuf bersama pergi memburu. Mereka nak pergi memburu. Okey, mereka pergi memburu. Okey, mula-mula ayah mereka ni Nabi Yakub ni tak izinkan, tetapi mereka terus memujuk ayah mereka lepaskan, Nabi Yakub lepaskan mereka. Okey, sebab Nabi Yusuf waktu tu kecil lagi. Okey, jadi takut yang abang-abang ni tak jaga. Okey, jadi seterusnya kita tengoklah ni perjalanan. Ni perjalanan cerita ni rentetan. Yang ni yang tertulis dalam Al-Quran. Bukan rekaan Ustaz Wan, bukan. Okey, dia adalah apa yang tertulis dalam Al-Quran. Okey, jadi bila mereka bawa Nabi Yusuf, mereka planning apa? Mereka letak Nabi Yusuf ni dalam ghayabatil jub, dalam telaga. Okey, letak dalam telaga. Okey, kemudian ambil baju Nabi Yusuf ni, mereka orang kata apa, letak darah, lumur darah tu, okey, pada baju Nabi Yusuf. Okey, darah serigala kalau tak silap saya. Okey. Baik. Jadi Nabi Yusuf kecil, tidak tahu apa-apa. Okey, hanya ikut saja apa yang abang-abang dia buat. Okey, jadi abang-abang Nabi Yusuf ni balik jumpa dengan Nabi Yakub, maklum kata minta maaf kerana tak dapat nak jaga yang kata Nabi Yusuf ni. Tak dapat nak jaga. Okey, Nabi Yakub nangis, sedih kerana melihat akan baju yang ditunjukkan oleh abang-abang Nabi Yusuf yang berlumuran darah tu. Okey, jadi menyebabkan Nabi Yusuf sedih. Nabi Yakub ayah kepada Nabi Yusuf ni sedih okey akan kehilangan yang mana ini dirancang oleh abang-abang Nabi Yusuf. Okey, jadi cerita yang seterusnya yang mana Nabi Yusuf ini dipertemukan di dalam telaga ni. Okey, kemudian ada sekumpulan kita panggil musafir. Musafir datang ke kita panggil telaga tersebut. Bila mereka angkat mereka nak ambil air dari telaga tersebut, yang mereka jumpa adalah ghulam. Apa ghulam? Ghulam ni orang muda. Qala ya busyra, mereka kata gembiranya, hadza ghulam, jumpa anak muda okey yang segak. Jadi mereka pun, tuan-tuan boleh tengok surah Yusuf ayat ke-21 bermulanya yang mana Nabi Yusuf ini dijaga oleh pembesar Mesir pada waktu itu. Okey, jadi pembesar Mesir itu boleh tengok pada ayat yang ke-21, okey, yang mana pembesar Mesir itu mengatakan akrimi mathwahu asa ayyanfa'na, maksudnya mudah-mudahan anak-anak ni, raja ni kata kepada isterinya, mudah-mudahan ni anak ni dia boleh jadi manfaat buat kita. Okey, au nattakhidahu walada, ataupun kita boleh ambil anak ni yang kata Nabi Yusuf tadi yang dijual oleh para musafir tu. Okey, mudah-mudahan okey anak ini boleh jadi anak angkat lah. Budak ni boleh jadi anak angkat kita insya-Allah. Okey, jadi bila meningkatnya usia Nabi Yusuf ni, orang kata apa, Nabi Yusuf ni segak.
okey, menyebabkan isteri kepada pembesar, okey, isteri kepada pembesar Mesir pada waktu itu, dia tak tahan. Okey, dia segak sangat. Menyebabkan berlakulah pada waktu itu satu kita panggil drama. Okey, drama apa? Drama yang menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh isteri pembesar Mesir. Okey, jadi bila isteri pembesar Mesir tu goda Nabi Yusuf, okey, Nabi Yusuf minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ma'adallah Nabi Yusuf. Boleh tengok pada ayat yang ke-23. Okey, Nabi Yusuf minta perlindungan. Okey, jadi seterusnya bila minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yusuf pun dalam Al-Quran disebut mereka berkejaran. Nabi Yusuf nak keluar daripada bilik tersebut, bilik yang dikunci oleh isteri pembesar Mesir pada waktu itu. Mereka bila Nabi Yusuf lari dan lari, okey, Nabi Yusuf kita tak sempat nak keluar daripada bilik tersebut, dikoyakkan, dikoyakkan baju Nabi Yusuf tu dari belakang. Okey, isteri pembesar tarik baju Nabi Yusuf dari belakang, okey, menyebabkan koyaknya baju Nabi Yusuf. Bila keluar saja tengok, bila buka saja pintu, pembesar Mesir itu berada betul-betul di depan pintu tu. Ni kata drama ni. Yang kata drama, penuh drama dengan cerita Nabi Yusuf ni, yang kata ujian tu. Pada waktu tu Nabi Yusuf belum lagi diangkat, tapi ujian tu melanda. Okey, walaupun seorang nabi, tetap ada ujian yang berlaku padanya, okey, sebelum diangkat menjadi nabi. Okey, jadi pada waktu itu ada kita panggil saudara, okey, saudara perempuan, isteri pembesar tersebut pada waktu itu ada di situ. Okey, ada yang mengatakan bayi itu ada bayi kecil dalam bilik tersebut. Jadi bayi tersebut tu berkata-kata. Tuan-tuan, bayi tersebut berkata-kata. Okey, jadi bila bayi itu berkata-kata, apa pendapat bayi tersebut? Bayi tersebut berkata sekiranya baju Nabi Yusuf ni terkoyak dari depan, maknanya Nabi Yusuf yang bersalah sebab Nabi Yusuf nak goda isteri pembesar tersebut. Tetapi sekiranya kita panggil baju Nabi Yusuf terkoyak dari belakang, maknanya baju Nabi, maksudnya perempuan tersebut yang bersalah, yang nak menggoda Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi di situ menyebabkan raja tersebut melihat akan keadaan dengan bayi yang bercakap, dan yang seterusnya, baju yang terkoyak adalah di bahagian belakang. Dia kata ni isteri dia ni nakal ni. Okey, jadi nak menutup kesalahan isteri dia ni, Nabi Yusuf telah dipenjarakan. Mai ke episod Nabi dipenjarakan. Nabi Yusuf alaihi wasallam sewaktu dalam penjara diberi kelebihan apa? Boleh mentakbir ta'in bayara, boleh mentakbir mimpi. Okey, jadi bila satu hari Raja Mesir dilanda satu mimpi yang boleh dikatakan agak mengejutkan. Apa dia? Apa mimpi pembesar Mesir tersebut? Pembesar tersebut bermimpi lembu yang kurus makan lembu yang gemuk. Lembu yang kurus, tuan-tuan. Bukannya kita panggil rimau ke ataupun singa ke, bukan. Lembu yang kurus makan lembu yang gemuk. Jadi ini menjadikan tanda tanya, apakah ada maksud di sebalik mimpi pembesar Mesir ni. Jadi mereka pun maklumlah kata yang Nabi Yusuf yang dalam penjara ni boleh mentakbir mimpi. Jadi panggil Nabi Yusuf pun kata, okey, mimpi yang pembesar Mesir ni hadapi adalah mengatakan Mesir akan dilanda kemarau. Jadi Nabi Yusuf maklumlah kata solution dia apa? Solution dia kata kita kena lipat gandakan kita punya tanaman tu. Sedikit buat untuk baja dan sedikit lagi buat untuk makan. Jadi lipat gandakan. Jadi bila tengok pada ataupun tafsir Nabi Yusuf ni, benda tu betul-betul berlaku di negeri Mesir, menyebabkan pembesar Mesir ni kata anak muda ni hebat. Okey, nak jadi pula kembali kepada isteri pembesar Mesir. Okey, apa isteri pembesar Mesir ni kata? Dia rasa bersalah. Dia rasa dia nak mengaku kesilapan dia. Okey, dia nak mengaku kesilapan dia. Dia pun dia pun kata kepada orang ramai, maklumnya kata selama ni Nabi Yusuf ni bukan goda dia menyebabkan Nabi Yusuf ni masuk penjara, tetapi kesilapan dia. Dia rasa bersalah dan menyebabkan dia pun maklum, dia pun beritahu kepada orang, kepada suami dia sendiri yang mengatakan dialah yang menggoda Nabi Yusuf selama ni. Dia rasa bersalah. Jadi nampak di situ Allah nak lindung yang kata Nabi dia ni. Allah nak lindung, Allah nak buka berkat kesabaran Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi tuan-tuan, apa pengajaran yang kita boleh ambil adalah walaupun sabar tu, dia punya jawapan dia tak datang segera, dengan sabar Allah akan buka
kata apa, pintu jawapan kepada orang ramai itu hanya dengan bersabar sahaja dan banyakkan berdoa. Sebab apa? Sebab Nabi Yusuf sendiri berdoa dipenjarakan. Qala rabbis sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Nabi sendiri doa. Kalau dia orang kata apa? Kena okey, dituduh macam-macam, yang kata orang tuduhlah kata dia yang goda isteri ni baik dia masuk penjara. Jadi Allah kabulkan permintaannya menyebabkan Nabi Yusuf masuk penjara. Tapi nampak di situ Nabi sabar dengan Nabi minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi banyakkan bersabar tu. Okey, kerana nilai sabar tu akan menyebabkan kita punya nikmat di kemudian hari itu kita akan dapat satu nikmat yang kita tak sangka. Okey, sabar dengan doa. Banyakkan benda ni ada pada diri kita. Okey, buang perkataan, jangan aku bilang sabar, jangan aku bilang sabar. Jangan. Okey, pastikan kita jadi orang yang sabar. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi itu sedikit sebanyak adalah rentetan daripada cerita Nabi Yusuf yang disebutkan dalam Al-Quran sendiri. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai orang yang sabar dan banyakkan berdoa. Kerana mudah-mudahan nikmat ataupun kelebihan yang kita dapat di kemudian hari itu menyebabkan kita jadi orang yang bersyukur. Nampak tak? Semua ada kaitan. InsyaAllah mudah-mudahan. Wallahu a'lam.